ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dimuliakan Kursi Jawatan Surau yang dihormati para imam, seterusnya muslimin, muslimat kalau ada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita bersyukur dengan rahmatnya dapat kita bersama lagi pada malam ini. Ya, semua nampak penat aja ni. Ya, letih kot ya kerja semua ya. Saya pun hari ni mesyuarat tak berhenti dari 8.30. Berhenti sembahyang ya 1 sampai 2, habis pukul 5.30. Jadi hari ni maraton sikit. Tapi seronok lah bila kita penuh masa tu kita enjoy kan. Okay, jadi kita sambung di mana pada kuliah kita yang lepas kita membincangkan bab kehakiman dan kita dah bincang sedikit berkenaan dengan hakim dan hari itu sampai kepada pelantikan hakim ya, kita bincang sampai pelantikan hakim. Hari ini kita masuk apakah tugas hakim ya. Perkara 156 kurungan 1. Hakim mempunyai tugas yang berat untuk memutuskan sesuatu kes dan menyelesaikan atau mendamaikan sesuatu persengketaan di antara seseorang dengan seorang yang lain dan di antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan berdasarkan bukti, keterangan saksi, pengakuan atau sumpah. Ya. Jadi untuk menyelesaikan persengketaan ni tuan memang bukan benda yang senang. Ya. Gaduh adik-beradik pun bertahun-tahun kadang-kadang. Yang digaduhkan kadang benda kecil, kalau dipikir pun kadang-kadang kita gelak sendiri. Tapi bila berlaku permusuhan, nak damaikan bukan perkara yang senang. Apatah lagi nak menentukan kebenaran dan keadilan. Kan? Walaupun bila pergi mahkamah tu, yang bagi keterangan ke, yang didakwa ke, sebelum bercakap tu semua bersumpah. Saya bersumpah bahawa apa yang saya cakap semuanya benar, tidak ada yang tidak benar, melainkannya benar-benar. Tapi bila saksi cakap macam tu, yang didakwa cakap macam ni, mesti ada yang termerang lah tu. Adalah dia punya, kalau katakan saksinya berpakat untuk aniaya orang, boleh jadi juga. Orang nak mengelak dari dituduh, cakapnya pusing-pusing, boleh jadi juga. Jadi berdasarkan keterangan saksi, pengakuan, segala bukti, nak kata orang ni betul-betul salah. Saya 6 bulan sekali jadi hakim jugalah. Tapi kes-kes kecil lah. Kan? Kes kecil, bukan kes besar. Kes orang tipu MC. MC pun tipu kan, beli. Dah gitulah pula. Tapi dia satu penipuan dokumen yang besar sebenarnya. Tipu MC ni. Lebih baik tipu doktor dari tipu MC. Tipu doktor maknanya jumpa doktor betul-betul tak sakit, matanya diucek-ucek. Jumpa doktor, mata saya pedih merah, cuti 3 hari. Itu tipu doktor lah kan. Tapi dokumen kita betul, kita bawa begini. Tapi kalau kita buat satu dokumen palsu, ya, kita kata kita sakit, itu dia melibatkan banyak perkara. Ya. Nak tentukan palsu
Su tu nak mengaku tak mengaku itu pun susah kan. Nak kata salah tak salah orang ni kan. Jadi hakim lah kan. Jadi apatah lagi kes-kes hudud, kes-kes kisos kan. Kalau tersalah besar kesan dia. Orang bunuh dibebaskan kan. Orang tak lakukan pembunuhan dihukum bunuh. Itu besar kesan dia. Jadi sebab tu nak jatuhkan hukuman itu bukan tugas yang berat. Bukan tugas yang senang. Dia tugasnya berat. Okay, itu satu. Penyelesaian sesuatu kes atau persengketaan yang telah dibawa oleh pendakwa ke mahkamah. Pihak hakim dalam memutuskan kes itu dan menyelesaikan persengketaan secara adil tanpa memihak ke mana-mana pihak. Nak adil tu satu perkara lagi. Ya. Kenal pula, kawan pula tu. Kan? Satu karya lagi. Umpamanya lah kan. Kita jadi hakim, tengok-tengok karya kita pula yang kesnya pergi kan. Nak adil tu, nak dihukum salah, satu karya marah kita. Nak dibebas orang tu. Umpamanya begitulah kan. Itu yang bila nak buat keputusan tu memang betul-betul objektif berdasarkan kepada fakta, kepada dalil dan sebagainya lah. Saksi-saksi semua. Jika seorang hakim sengaja memutuskan suatu kes dengan cara yang salah dan mengakui bahawa keputusan mahkamah yang salah itu memang dijatuhkan secara sengaja, maka wajib bagi hakim itu membayar ganti rugi kepada orang yang menerima kerugian. Dan hendaklah hakim itu dikenakan hukuman ta'zir kerana sengaja melakukan kesalahan yang merupakan jenayah dalam penghakiman dan pengadilan. Dan hendaklah juga hakim tadi dipecat daripada jawatannya. Hakim ni dia saja. Umpamanya dirasuah ke umpamanya. Ataupun adalah sebab-sebab lain lah atas kepentingan peribadi dia, dia pun menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan kepada bukti-bukti yang benar. Kemudian bila didakwa pula dia kerana buat penghakiman yang salah, ya, maka dia perlu ditakzir. Tapi kalau dia tidak ada maklumat yang betul, yang sampai kepadanya semua sebenarnya adalah pendustaan yang dianggap betul. Saya tengok ada kes yang dibicarakan semula selepas 30 tahun. Orang dah dipenjara 30 tahun. Kan? Dibicarakan semula. Rupanya orang polis yang mendakwa tu dia memang upah orang untuk kenakan orang ni lah. Jadi didapati dia tak bersalah. Pertama dibebaskanlah orang itu. Tapi 30 tahun dah dalam penjara. Dan dilihat dari sudut hakim waktu tu memang maklumat yang dia dapat itu. Jadi dia tidaklah membuat keputusan itu berdasarkan kepada dia sengaja buat salah. Tapi yang dia dapat itu adalah maklumat yang salah daripada pendakwaan tadi. Maka dalam kes itu yang saya tengok tu berlaku di Amerika tak silap saya. Maka orang yang dibebaskan itu dibayar ganti rugi berapa ya? 10 juta berapa. Ya. Itu takzir yang kalau hakim tadi dia yang sengaja dia kena bayarlah takzir itu. Ya. Jadi kalau misalnya hakim tadi dah betul tapi pegawai kerajaan tadi, kerajaan kena bayar kerana dia yang telah membuat pendakwaan yang salah lah. Ya. Okey. Jika kesalahan yang dilakukan oleh hakim dalam penghakiman dan pengadilannya tanpa disengajakannya, tidak wajib bagi hakim membayar ganti rugi kepada orang yang menerima kerugian akibat dari kesalahan hakim yang tidak sengaja melakukan kesalahan itu dalam penghakiman dan pengadilannya.
Sebab pengadilan dan penghakiman ni satu ijtihad. Bila dia dah bersungguh, berusaha untuk adil, ya, maka ijtihad itu bila salah, satu pahala. Bila betul, dua pahala. Kan? Tapi syaratnya memang dia sudah berusaha sebaik mungkin lah dengan segala saksi-saksi, bukti-bukti dan sebagainya. Ya? Okay. Sebab itu ada hadis ke apa yang mengatakan apa 3/4 ke apa hakim ni masuk dalam neraka, ya, kerana ada ketidakadilan dalam penghakiman dia. Jadi bukan mudah-mudah lah. Sebab tu hakim yang beriman ni setiap kali nak buat keputusan dia akan istikharah dulu lah. Yang sunnah istikharah berat ke arah mana. Kalau berat ke arah betul tapi hujahnya banyak salah, cari lagi kat mana ada ruang-ruang umpamanya kenapa masih tak mantap lagi dari segi nak buat keputusan. Begitulah lebih kurangnya. Okay. Suatu kes yang diputuskan oleh hakim dengan tersalah tanpa disengajanya mengenai suatu hak di antara hak Allah. Seperti hukum zina, minum arak, mencuri. Batallah keputusan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tadi. Jika hukuman itu telah dilaksanakan, wajib bagi hakim membayar ganti rugi orang yang menerima kerugian itu, di mana pembayarannya hendaklah diambil dari harta Baitul Mal. Dan hakim itu dilantik oleh negara, maka bila hakim tadi menyeleweng, negara kena bertanggungjawab. Jadi bila Baitul Mal ni tuan-tuan jangan nampak Baitul Mal Selangor, Baitul Mal wilayah tu. Baitul Mal ni bank negara lah, maknanya perbendaharaan negara lah. Negara. Sesuatu kes yang merupakan hak di antara hak manusia yang diputuskan oleh hakim dengan tersalah tanpa disengajanya, di mana keputusan itu masih boleh dikaji semula, keputusan hakim itu boleh dibatalkan dan diketepikan. Ya, pertama, bila hakim dah buat keputusan, kemudian mungkin ada rayuan, ya, dia dapati penghakimannya tersalah, ya, maka boleh dibatalkan hukuman yang telah dilakukan. Dalam kes ini, apabila keputusan hakim tadi merupakan keputusan ahli panel dan telah dilaksanakan, di mana kesalahan hakim dalam penghakiman itu disebabkan pemalsuan bukti, maka pembayaran ganti rugi tadi hendaklah dikenakan ke atas orang yang memalsukan bukti yang menang dalam perbicaraan itu. Jadi katakan orang yang mendakwa palsukan bukti apa semua tadilah, ya, maka mereka lah kena bayar ganti rugi. Tapi kenapa saya kata tadi kerajaan juga ganti? Kerana pendakwaan itu, ya, juga orang yang dilantik oleh kerajaan paman, jadi boleh jadi ke situ. Ya. Sehubungan dengan kes ini juga, andainya keputusan hakim yang tersalah itu disebabkan pemalsuan bukti dalam kes kisos, maka orang yang memalsukan bukti yang menang dalam perbicaraan itu wajib membayar diat dan tidak boleh dikenakan hukuman kisos ke atasnya, kerana keputusan hakim itu adalah merupakan keputusan yang syubhah yang tidak boleh dikenakan hukuman kisos. Ya. Katalah dalam bab kisos, hakim buat keputusan salah bunuh. Ya. Jadi kesalahan dia membuat keputusan itu menyebabkan kena bayar diat, ganti rugi. Bukan dia kisos. Kerana kat situ ada lagi syubhah. Ya. Berkaitan dengan kes ini, jika timbul kesalahan itu dari pihak hakim sendiri dalam penghakimannya kerana kesalahan ijtihadnya, maka hakim itu tidak boleh dikenakan apa-apa hukuman ke atasnya. Dan keputusan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tadi tidak boleh dibatalkan. Ya. Jadi kalau dia tersilap, ya, walaupun semua bukti ada dah, yang dia tengok ijtihadnya, maka keputusan itu keputusan yang tak boleh dibatalkan. Kedudukan hakim dalam memutuskan suatu kes adalah menjadi wakil pihak kerajaan untuk membuat suatu keputusan dalam kes yang berkenaan. Di mana hakim yang menjadi wakil kerajaan di majlis penghakiman,
tidak boleh dikenakan membayar ganti rugi di atas kesalahan penghakiman yang tidak disengajakan. Jadi kalau dia tidak sengaja, maka dia wakil kerajaan, dia tak adalah kena bayar ganti rugi. Kerajaan lah yang kena bayar ganti rugi itu. Okey. Itu tugas-tugas hakim dan kesan-kesan daripada keputusan yang dia buat. Seterusnya perkara 157. Adab kesopanan hakim. Seorang hakim sewaktu menghakimi dan mengadili sesuatu kes, hendaklah menjaga adab kesopanan berikut. 1. Jangan memeriksa dan mendengar sesuatu kes atau menjatuhkan suatu hukuman ketika dalam keadaan marah. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqdina hakamun baina ithnaini wa huwa ghadban. Hakim tidak boleh menjatuhkan satu hukuman ke atas dua orang pendakwa yang didakwa ketika hakim itu dalam keadaan marah. Ya, kita ni bila emosi, rabut, ya, keputusan kita tu macam-macam. Ya. Jadi kita dalam keadaan marah, berhadapan dengan kes pula, kes bunuh, geram betul aku dengan orang ni, pamannya kan. Jadi dia akan menjatuhkan hukuman yang tak wajar lah. Ya. Sebab tu tuan-tuan tengok kalau orang tengah marah kan, buat keputusan. Ya, tengok-tengok, ya Allah, anaknya tengah conteng kereta dengan paku kan. Dia punya mengamuk tu kan. Oh, okey je. Memang dah calar pun. Kan? Kan? Dah banyak pun calarnya. Tempat lain, elok dicatnya. Contohnya lah kan. Tapi ngamuk waktu marah tu lah. Kan? Jadi maknanya orang marah kan. Siapa tak pernah marah kan? Pernah marah. Jadi kita tahu keadaan itu. Jadi hakim ni dia tak boleh. Dalam keadaan marah tak boleh untuk buat keputusan. Ya. B. Hendaklah menyamakan pertanyaan, tempat duduk dan sebagainya di antara orang yang mendakwa dan orang yang didakwa. Berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, katanya, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal khasmaini yaqudani baina yadayil hakim. Rasulullah telah menjatuhkan hukuman yang mana kedua-dua orang yang bersengketa itu duduk di hadapan hakim. Ya, seorang kiri, seorang kanan, kerusi macam mana dia duduk, macam itulah juga kerusi orang yang duduk. Jangan pula pendakwa kerusi empuk, yang kena dakwa duduk dekat kerusi besi aja, umpamanya. Dia mesti sama. Dia beri hak yang sama. Orang ni boleh bercakap, orang ni bagi cakap. Jangan orang ni cari cakap, sini tak bagi cakap. Tak boleh. Mesti kena bagi seadil-adilnya, ya, kepada kedua-dua belah pihak tadilah. Ya. Bayangkan kalau duduknya pun, berdirinya pun, ya, sama, ya, haknya itu sama. Ya. Jangan sampai ada dibeza-bezakan. Ya. Jadi menyebabkan kita rasa dia macam ni, orang yang didakwa melakukan jenayah tu, hakim kena ada dalam perasaan dia, selagi belum habis kes tu belum salah lah. Jangan dia pun geram aja tengok orang yang didakwa tu. Kalau itu dia pun belum dah geram aja, dia kena tarik diri lah daripada menghakimi. Ya. Ataupun dia tengok je, muka baik je kan. Perasaannya dah nak bebas. Kena tengok, dia kena adil. Kena adil lah. Okey, yang ketiga, hendaklah dengan penuh perhatian mendengar keterangan kedua belah pihak secara bergilir-gilir. Merujuk hadis yang diriwayatkan daripada Ali. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iza taqada ilaika rajulani
fala taqdi li awwali hatta tasma'a kalam al-akhar wa sawfa tadri kaifa taqdi qala aliyu fama ziltu qadiyan ba'. Apabila dua orang pendakwa dan yang didakwa meminta sesuatu hukuman kepada engkau, maka janganlah engkau putuskan hukuman bagi orang yang pertama sebelum engkau mendengar perkataan orang yang kedua. Maka dengan itu, engkau akan mengetahui cara menghukum mereka. Ali berkata, sentiasalah aku menghukum seperti itu selepas itu. Maknanya tuan, ini bukan hakim aja lah, kita ni pun. Bila ada aduan, ada orang cerita dengan kita, jangan terus buat keputusan. Datang. Pengurusi, adalah cerita dia. Kongking begitu. Pengurusi menggeram je kan. Contohnya lah kan. Jumpa dengan orang tu dulu. Yang dia kata macam-macam tu. Tanya. Saya dengar gini. Dia mungkin ada hujah dia. Kenapa dia buat macam tu umpamanya? Sama ada tu dia nak membelit ke nak apa selain. Tapi hujah kedua-dua pihak mesti diterima dulu. Saya ni tengah menilai 3 kes sekarang ni. Bukanlah hakim, tapi ada 3 kes lah saya kena bagi keadilan. Yang ni dakwa macam ni. Yang ni dakwa macam ni. Tengah timbang tara ni. Kat mana sebenarnya silapnya ni? Adakah kat sini silap? Adakah kat sini silap? Atau sini tak silap, sini tak silap. Tengah-tengah tu ada silap. Kena diperinci satu-satu perkara. Kan? Contohnya katakan ada orang hantar barang kat tuan-tuan kan. Yang hantar kata apa? Saya hantar dah. Tuan-tuan kata saya tak terima. Saya nak macam mana ni? Kan? Nak kata hantar, dia ada gambar, ada hantar dah. Nak kata terima, tengok tak ada pun. Kan? Kata orang hantar barang kat rumah, dia ambil gambar dah kat rumah. Kan? Ni gambar saya ambil pukul sekian contohnya. Lepas tu tuan-tuan pula balik, dah tak ada dah. Ada pencuri ke? Contohnya. Ataupun sebenarnya dah ambil. Tapi nak lagi ke? Contohnya kan. Ataupun orang tu lepas dia ambil gambar, dia ambil balik. Boleh jadi semua. Kan? Jadi kita nak tengok dia mana. Itu contohnya gitulah kan. Yang akhirnya yang ni rasa terzalim, yang ni rasa jadi nak bagi keputusan tu dua-dua pihak tu. Pernah kita selidik berdasarkan kepada apa semua hujah-hujah tu, barulah kita buat keputusan kan. Jadi bukan benda senang lah. Jadi maknanya tadi kena dengar betul-betul dari kedua-dua pihak dan tak boleh bersangka-sangka lah. Kecuali bila keterangan dia bercanggah je. Tadi cakap lain, bila macam ni cakap lain, bila macam ni cakap lain, bila macam ni cakap lain. Kita tahu dia termerah kan. Kerana dia punya hujah tu lain-lain. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dipanggil jadi saksi lah tuan-tuan, tak payah jadi hakim lah. Kalau tuan-tuan betul tahu benda tu, tanya kok mana pun jawapan tu akan jadi sama gitu. Kan? Tuan-tuan ditanyalah 50 orang datang tanya pasal kuliah malam ni, sebab ada tuan-tuan kok cakap kok mana pun tuan-tuan akan betul, sebab tuan-tuan ada memang betul. Tapi kalau tuan-tuan tak ada dalam ni, ditanya 50 soalan, jawapannya salah. Jawapannya akan bercanggah sana, bercanggah sini kan. Dia tanya siapa duduk kat tengah-tengah. Sudah, siapa pula duduk tengah-tengah. Macam tu je kan. Tanya itu je tak boleh. Tanya penceramah, dia pun malam Selasa minggu kedua Ustaz Nawawi kan. Tapi bila siapa duduk tengah, dia pun kata siapa pula selalu duduk tengah ni kan. Imamnya ke pengurusinya kan. Dia mula mencarilah kan. Jadi kita boleh tahu
Ya, jadi kalau ada penyelewengan tu, hakim dia nampaklah macam mana nak buat keputusan. Ya, okey, itu adab-adabnya. Kemudian kedudukan hakim. Ya, kedudukan hakim dalam memutuskan sesuatu kes dan menjatuhkan sesuatu hukuman adalah sebagai orang tengah yang tidak boleh memihak kepada sesuatu pihak yang tertentu. Dan mestilah bersifat adil dalam penghakiman dan pengadilan. Firman Allah, wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan apabila kamu menjatuhkan hukuman di antara manusia, maka hendaklah kamu menghukum dengan adil. Ya, jadi maknanya kedudukannya kita adalah orang tengah. Orang tengah yang nak menyelesaikan masalah. Tak boleh berpihak. Kalau kita berpihak, kita jadi tidak adil pada manusia. Ya. Okay. Kemudian asas penghakiman. Ya. Setiap hakim dalam memutuskan sesuatu kes dan menjatuhkan suatu hukuman adalah berdasarkan hukum-hukum yang ada dalam Quran. Jika tak ada hukum dalam Quran, hendaklah diperiksa dan dicari di dalam hadis Rasul. Dan jika tidak didapati juga di dalam hadis, hendaklah dia berijtihad. Peraturan ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Harith bin Amr, salah seorang dari sahabat Muaz, bahawa Rasulullah SAW ketika mengutus Muaz menjadi hakim ke negeri Yaman, ketika baginda bertanya kepadanya, kaifa taqdi? Qala aqdi bima fi kitabillah. Qala fa illam yakun fi kitabillah, qala fa bi sunnati Rasulillah. Wa illam yakun fi sunnatillah, qala ijtahidu bi ra'yi. Qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya kepada Muaz waktu nak dihantar ke Yaman, bagaimana kau nak menghukum, nak mengadili suatu kes? Muaz jawab, aku hukum menurut apa yang ada dalam kitab Allah. Maknanya hakim nak jatuhkan hukuman, kalau hudud ni kena pakai, kalau kisos ni kena pakai. Ya. Okay. Kemudian Rasul tanya, jika engkau tak jumpa hukum dalam kitab Allah, aku akan menghukum dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada dalil qat'i, hukumannya macam mana? Tengok Nabi buat macam mana. Pernah tak kes-kes tu berlaku zaman Nabi dulu? Apa yang Nabi jatuhkan hukuman? Baginda bertanya lagi, jika engkau tidak berjumpa hukum dalam sunnah Rasul, Muaz menjawab, aku akan menghukum dengan ijtihadku. Kalau kes tu tak pernah ada zaman Nabi. Kes bawa kereta laju, zaman Nabi tak ada. Ada peraturan unta lari berapa kilometer sejam, tak pernah dengar kan? Contohlah kan. Jadi bila tak ada, ijtihad lah, itu yang jadi hukum ta'zir. Hukumlah dengan ijtihad. Rasulullah berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Nabi bersetuju dengan apa yang akan dibuat oleh Muaz bin Jabal. Okey. Seseorang hakim dalam memutuskan satu kes dan menjatuhkan satu hukuman yang tidak berjumpa hukumnya dalam Quran dan hadis Rasul, hendaklah berijtihad memutuskan dan menjatuhkan hukuman itu, di mana seorang hakim yang berijtihad dalam penghakimannya, jika betul ijtihadnya, akan mendapat 2 pahala. Jika salah ijtihadnya, mendapat 1 pahala. Ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Umar bin Al-As daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada fa akhtaha falahu ajrun. Bila seorang hakim menghukum lalu hakim tadi berijtihad, betul ijtihadnya, baginya 2 pahala. Bila hakim itu menghukum, hakim tadi berijtihad,
salah pula ijtihadnya, maka baginya 1 pahala. Bukan bermakna dia boleh main-main ijtihad ni. Alah, salah pun tak apa, 1 pahala. Bukan begitu. Kalau main tak sengaja, salah dosa kerana dia tidak bersungguh. Ijtihad maknanya dia bersungguh dengan segala apa bukti yang ada. Itu baru namanya ijtihad. Kalau main jatuh hukum aja, itu bukan ijtihad namanya. Ya. Itu menyalahi dalam menjatuhkan hukuman. Ya. Okey. Seorang hakim sewaktu memutuskan suatu kes dan menjatuhkan suatu hukuman, tidak boleh melakukannya pertama ketika sangat lapar dan dahaga. Waktu lapar ni semua nak dimakan. Orang pun nak dimakan. Ya? Jadi waktu lapar, jangan buat keputusan. Ya? Lagi dah nak buka dah. Tak apalah. Lapar dah ni kan. Sebab tu dia kena ada pertimbangan yang waras tu, dia lapar pun bahaya. Ataupun ketika datang berakhirnya. Waktu nak jatuhkan hukuman, nampak pula perempuan seksi ke apa, kan? Contohlah kan. Tangguh. Mahkamah. Balik dulu cari bini. Umpamanya begitulah. Itu yang tak habis-habis kes tu kan. Ya. Ataupun dia ketika gembira sangat atau ketika berduka sangat. Tengah happy, orang salah pun tak apalah. Tengah happy. Ya, tengah sedih pun, orang betul pun. Dia jadi payah nak cari. Sebab tu hakim ni orang ni kena betul-betul stabil lah. Kan, emosi dia semua. Ataupun dia buat keputusan waktu sakit. Tak boleh. Dia tak berapa sihat. Kan? Bahkan ketika nak buang air. Kan? Nak terkencing ni buat keputusan. Itu pun ditakuti tidak adil. Nak terberak buat keputusan. Itu pun ditakuti tak adil. Bayangkan. Macam mana adilnya nak jatuhkan hukuman. Kan? Atau ketika mengantuk. Sampai malam-malam jadi hakim. Ngantuk dah ni. Kan? Jadi hakim tak boleh. Kan? Kalau soal siasat boleh lagi. Kan? nak cari keterangan kan. Tapi itulah bila saya sembang-sembang dengan peguam kan. Tentang soal siasat lah kan. Kadang-kadang kita rasa paksa orang mengaku macam-macam lah torture yang dia buat tu kan. Kita rasa tak adil kepada orang yang didakwa tu lah. Bila saya cerita dengan peguam kan, dia kata, Ustaz, kalau gangster tu bunuh orang Ustaz, macam mana Ustaz nak suruh dia mengaku? Cuba tunjuk kat saya. Siapa yang nak mengaku? Tak ada Ustaz. Memang kena macam-macam lah. Tak boleh tidur. Jangan bagi tidur 2 hari ke sampai dia pening mengaku lah dia. Kalau betul dia buat. Kita kena dia kata. Tak ada kaedah lain lah. Fikir-fikir betul juga. Kalau orang yang memang dah dilatih untuk bunuh orang apa semua. Sampai diletak dekat alat pengesan tipu pun dia boleh lepas. Kan? Memang dah dilatih macam tu. Macam nak suruh mengaku? Macam mana nak cari? Itu yang dia kata. Untuk kes-kes bunuh, kes-kes jenayah berat masih perlulah dia kata. Kan? Tapi kalau setakat orang curi tabung masjid, tak payahlah. Dalam curi RM22, penjara berapa tahun kan? Siap lah kan? Tak tahulah yang kena tangkap RM22 kan. Yang tak kena tangkap tahu berapa puluh tabung itu pun tak tahu kan. Jadi
Yalah nak kesian pun salah kan. Jadi mengantuk tak boleh. Ketika panas, ketika sangat sejuk. Jadi banyak sangat ni. Tak boleh buat keputusan. Jadi maksudnya waktu nak memberi penghakiman kena dalam keadaan yang cukup tenang. Sehingga dia buat keputusan tu sangat puas hati dengan keputusan yang dia buat. Kesemua perkara yang disebut tadi boleh mempengaruhi ketenangan pemikiran dan boleh juga mengakibatkan ketidakadilan dalam memutuskan sesuatu kes atau menjatuhkan sesuatu hukuman. Jadi semua benda tadi tu kena dijaga. Penghakiman dah lakukan di masa ketenangan fikiran yang tidak boleh dipengaruhi oleh suatu anasir yang boleh menimbulkan suatu perkara yang tidak berdasarkan keadilan dalam memutuskan suatu kes dan menjatuhkan. Jadi tuan-tuan, berdasarkan kepada apa kita bincang hari ni kan, nak jadi hakim pun serap, kerana takut. Tapi kena ada lah orang yang menjadi hakim itu. Setiap kes yang akan dihakimi dan diadili hendaklah diadakan dalam mahkamah yang terbuka di mana hakim tidak boleh menjalankan penghakiman dan pengadilan tanpa kehadiran dua belah pihak di dalam mahkamah yang berkenaan. Maknanya bila nak buat penghakiman mesti ada pendakwa, ada peguam bela pun ada. Dia tak boleh satu pihak saja. Prinsip persidangan dalam penghakiman dan pengadilan Islam adalah terbuka untuk umum. Kecuali jika hakim memikirkan perlu diadakan sidang penghakiman dan pengadilan secara tertutup untuk kemaslahatan pihak pendakwa atau yang didakwa. Atau jika hakim memandang perlu sidang penghakiman dan pengadilan itu secara tertutup kerana menjaga ketenteraman umum dan kerana hendak menjaga rahsia dan kesopanan. Secara prinsipnya, bila dia buat prosedur mahkamah, orang boleh masuk. Secara prinsip. Tapi kadang-kadang tuan-tuan nak dalam memberi keterangan bukti ni ada benda-benda yang sangat sensitif lah. Contohnya katakan gambar orang kena rogol, orang kena belasah, yang menyebabkan kalau ramai orang tengok jadi aib semua. Jadi yang tu dia ada satu sesi khas, pendakwa, saksi dan apa je. Ni bukti ni. Tak boleh tunjuk kepada umum. Contohnya lah kerana benda yang sangat aib kepada mangsa, umpamanya. Jadi itu ada ruangnya. Tetapi secara prinsipnya dalam penghakiman itu kena terbuka. Kalau tak nanti dia akan jadi satu sakwa sangka. Tiba-tiba dah bebas. Kan, umpamanya begitu. Dia akan jadi sakwa sangka. Tapi kalau keterangan-keterangan tertentu yang dikawal tadi tu, dia akan bagi tahu, okey, mahkamah ini akan ada bukti-bukti ni yang akan ditengok saja, yang lain tak boleh tahu. Itu secara prinsip. Okey, habis bab hakim, insya-Allah pada bulan depan kita masuk pula bab saksi. Kita ni mungkin jadi saksi lah, jadi hakim tak lakon. Cuma tadilah perkara-perkara kecil, tapi jadi saksi boleh jadi kan, untuk jadi saksi. Okey, wallahu a'lam. Cukup, ada soalan ke? Saksi nikah. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Tanggung atas kafarah dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah